Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah. Ini adalah kalimah. Ada satu orang ucap dia dan disaksikan oleh beberapa orang Islam, maka dia dinamakan orang masuk Islam. Kalau dia mengucap, dia tak disaksikan, maka tak sah dia masuk Islam. Jadi sebab itu kita bersaksi. Kita kena banyak bersaksi. Maksudnya kita kena banyak ada saksi. Banyaklah bersaksi. Banyaklah kita mempunyai saksi bahawa kita telah mengucap. Jadi bila kita jumpa orang dan kita ucap kalimah ni, orang yang dengar ucapan kita itu adalah saksi untuk kita. Jadi mereka yang banyak dapat saksi, maka lagi baiklah. Maka bersaksilah kamu. Itu maksudnya. Aku bersaksi. Maksudnya aku ada punyai saksi bahawa aku mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah. Aku ada saksi yang menyaksikan. Jadi kalau kita tak buat kerja mengajak manusia kepada kalimah ni, kita tidak banyak bersaksi. Kalaupun atau maksud lain, kita tidak banyak mempunyai saksi. Apabila kita tidak mengingatkan kalimah ni kepada yang telah mengucapkan kalimah, kita juga tidak punya banyak saksi. Jadi kita kena banyak bercakap kalimah ni. Maka ucaplah kalimah ni, kata Nabi, banyak-banyak. Sehingga kamu tak ada lagi waktu. Maksudnya sehingga kamu mati untuk mengucapkan kalimah. Dia bukan mengucapkan kalimah sendiri-sendiri kan, yang dikatakan. Hendaklah kamu banyak bersaksi. Hendaklah kamu banyak mempunyai saksi yang menjadi saksi bagi kamu bahawa kamu ni orang Islam. Macam mana kita nak dapat banyak saksi? Kita nak banyak buat kerja dakwah lah. Maksudnya, tafsirnya, kita kena buat banyak kerja dakwah. Dakwah pada bukan Islam, pasti kita kena banyak bercakap tentang kalimah ni, sebab antara lain sebab kita jumpa dia untuk ajak dia mengucap kalimah. Tapi dia tak jadi saksi bagi kita ni orang Islam. Orang yang ada iman. Jadi tuan-tuan bapak sekalian, kita kena buat kerja ni. Kita kena mengingatkan orang Islam tentang kalimah, dan kita kena mengajak dia mengucapkan kalimah. Kerja kita mengingat dan mengajak, bukan nak buat dia mengucap dan bukan nak buat dia taat. Yang buat dia boleh mengucap ialah Allah. Yang buat dia boleh taat ialah Allah. Jadi kalau dia dapat mengucap, kita puji Allah, jangan puji kita. Kalau orang puji kita, jangan kita terima pujian tu, kerana pujian tu hanya buat Allah. Tapi sukar bagi manusia bila dipuji, kata puji itu buat Allah sukar.
kecuali dia ada Allah dalam hati dia. Kalau tak ada Allah dalam hati dia, dia dapat riak. Orang dapat riak sebab banyak orang puji dia dan dia tak ada iman. Bila orang puji kita, kita tak ada iman, kita tak ada iman bahawa tiada Tuhan melainkan Allah ke tahap yang Allah mahu. Tiada pujian melainkan untuk Allah, segala puji bagi Allah, tu tak masuk. Jadi bila orang puji kita macam Rasidi, ya, janganlah iman tak ada, iman lemah dipuji pula. Apa jadi? Apa dia dapat? Dia tak dapat iman bila dipuji. Dia dapat ria atau panggilan lain, ego. Tanda dia bila orang ada kata dia tak baik, atau lawan dia, atau suruh dia, selain daripada Datuk Om Sabsar suruh dia, orang lain semua tak boleh. Itu dia dah dijangkiti penyakit riak. Dia semayang, dia puasa, dia pergi haji, pergi umrah. Dia jadi tak boleh ditegur, tak boleh dilarang. Nyanyi tu, dia jadi orang yang tak boleh ditegur dan tak boleh dilarang. Sebab dia arrogant, orang yang rasa diri besar. Mana boleh dilarang? Boleh? Tak boleh. Macam Donald Trump tu. Donald Trump tu dia ego. Mana tak ego? Dari kecil kaya. Donald Trump dari kecil kaya. Bapak dia bagi dia berapa? 1 million ya. Kata Bernie Sanders, aku bapak dari Poland, migrant. Dia pun migrant ya. Datuk bapak migrant. Trump bukan, dia bukan migrant lah. Kalau tidak, mana dia? Yang tak migrant kat yang Amerika tu Red Indian saja. Yang lain semua migrant. Patutnya tak boleh lah kata tak boleh Muslim datang Amerika. Maknanya kau dalam migrant, pergi sana dah kata kau punya negeri. Tapi orang ni semua migrant sebenarnya. Migrate dari satu tempat ke satu tempat. Kita dulu, datuk nenek dulu migrate juga daripada Syria atau daripada mana-mana sana pergi mana. Kita settle sini lama sikit lah daripada orang lain yang migrate. China, India lama juga dah migrate. Tapi dah tak tahu China dah. Kan Melaka kan, nama Baba. Dia tu migrant saja, kita pun migrant ya. Semua orang migrant lah. Jadi kita tak boleh lah. Tapi bila kita orang ego, macam orang putih, dia mesti pandang rendah pada orang hitam. Kenapa orang putih pandang rendah? Sebab dia rasa dia bagus lah. Takkan pula orang rasa dia rendah, bawa pandang orang rendah kan. Mesti orang pandang rendah ni, orang pandang diri dia besar, bagus, baik. Orang putih kata dia putih, dia bagus, dia mesti bagusnya lah. Yang hitam ni mesti tak baiknya lah. Walaupun dia Presiden Amerika, walaupun dia macam apa, isteri kepada Harry, siapa, Meghan, dia pandang rendah juga orang putih. Walaupun dia hitam sikit je, dia nampak orang putih sebenarnya. Dah putih dah, tapi ada hitam, the tint dia. Kalau kita pergi Amerika, kita sama ada orang ni atau orang hitam je lah. Samad pastilah. Samad dengan Sufian mesti pasti hitam. Jadi
Jadi orang yang rasa dia kaya kan. Macam Trump tu, dia kecil kaya. Bernie Sanders tu, dia miskin. Bapak dia pekerja, pergi Amerika. Dia kata, macam kais pagi makan pagi lah. Mak dia kata nak rumah, tapi dia mati sebelum. Mak dia mati ya sebelum dapat rumah tu. Low cost house lah. Beza dengan Trump, dia kata. Jadi Trump lepas tu jadi kaya, lepas tu dia lawa pula kan. Trump tu lawa tak? Handsome tak? Lepas tu jadi presiden. Mana Trump tu ada iman? Jadi Trump ni memang orang yang ego. Itu tak boleh dinafikan. Dan ego tu buat dia pandang rendah pada semua orang kulit hitam, termasuk orang, dan banyakkan orang Islam ni orang kulit hitam. Dalam kepala otak dia tu, Trump tu, kaum dia putih dan juga Jews lah, ini semua tinggi. Jadi bila manusia ni rasa diri dia tinggi, dia pandang orang rendah. Kalau dia ditegur, tak boleh. Cuba Trump ditegur. Macam Rashidi ni, dia hitam, tak ada duit, bapak miskin kan, tapi ego. Macam mana? Apa penjelasan dia tu? Kalau Trump tu kita senang nak jelaskan dia kenapa dia ego kan. Betul tak? Rashidi kenapa dia ego? Dia ego tak? Setuju tak kat saya? Hello? Setuju tak ya saya? Kenapa dia ego walaupun dia hitam pertama? Dia hitam, lepas tu tak lawa. Lepas tu miskin. Ilmu agama dia tak ada. Jadi kalau ustaz ego, boleh jugalah sebab dia banyak ilmu kan. Orang kulit putih macam Trump, kaya, ego bang, itu boleh faham. Tapi Rashidi ni tak boleh faham. Apa sebab? Bagi tahu saya. Bagi sebab Rashidi. Kenapa engkau ego? Dia tak boleh jawab. Samad? Cinta dunia apa pula cinta dunia pula? Banyak juga orang cinta dunia. Tapi tak adalah dia ego macam Rashidi dengan Trump ni. Rashidi ni sama level ego dengan Trump tau. Lebih kurang. Tapi hairan Trump boleh ego sebab dia kaya. Presiden pula. Rashidi apa pun tak ada, ego. Apa sebab Rashidi? Kamu tak dapat jawapan dia. Rashidi sini tak dapat kan? Rashidi tahu? Tanda ego tu ada. Dia tak boleh ditegur, tak boleh dilarang. Kan? Boleh Trump tu ditegur, tak boleh. Larang apa pun tak boleh. Kan? Jadi kalau orang kata Trump tu racist, dah memang itulah orang putih racist ni. Sebab dia rasa diri dia besar, tinggi, mulia, baik. Tentulah pandang orang yang jadi hamba dia bertahun-tahun hitam, orang hitam rendah, boleh pandang tinggi orang kulit hitam. Bila dia dah jadi hamba dia, orang kulit putih, ratus tahun. Macam katakanlah orang Bangladesh, kamu boleh pandang tinggi ke orang Bangladesh? Halo? Samad? Rashidi? Tak boleh. Ada banyak orang Melayu suka nak kawan dengan orang Bangladesh. Cuba orang putih. Orang putih, hello, kau main melayan dengan orang putih kan? Padahal awak pun hitam juga macam Bangla. Kadang banyak orang Bangla muka dia macam Melayu kan? Kenapa pula kamu pandang rendah dengan orang Bangla, pandang tinggi pada orang putih yang datang turis, walaupun kaki ayam dia jalan dengan sana kan? Sebab itulah, itu semua keadaan manusia bila dia iman tak ada. Jadi Rashidi ni dia riak, ego, iman dah tak ada. Dia dapat riak dan ego ni sebab dia banyak bersama. Sebab bersama dengan orang yang ego, iaitu orang besar, orang, yalah,
sama ada yang banyak ilmu atau banyak harta ataupun adalah. Dia suka bersama. Namanya sohbat. Jadi Nabi bagi tahu jangan berkawan bersohbat dengan orang yang mati hatinya. Mati hati ni orang kaya yang lupa Allah lah. Itu Rashidi suka kawan. Kau tengok Rashidi, kawan dia bos-bos dia, duduk makan. Semalam kau buat apa? Kenduri. Kenduri apa? Makan dengan former bos. Tengok Rashidi. Arsyad, Suram Malaysia. Tapi dia siapa? Dia tinggi je. Tak ada. Tapi kerana sohbat dengan orang yang kaya dan tak mau kawan dengan orang miskin. Sebenarnya Nabi suruh kita kawan dengan orang miskin. Kenapa? Orang yang suka main kuda, kawan dengan kuda, dia dapat riak, kipir. Kuda. Adalah sebab dia kuda. Orang kawan haiwan pun ada kesan juga. Apa lagi dengan orang, kan? Macam Samad, dia nak kawan dengan profesor, doktor, boleh sabar sebab dia profesor, kan? Itu sebab orang semua profesor, doktor, dia tak ada nak kawan dengan orang yang biasa-biasa ni, tuan. Asal nak kawan dengan dia pula, bawa teksi yang kawan dengan saya. Jual durian, kawan dengan saya. Saya mesti kawan dengan profesor. Nama dalam tu semua prof, doktor. Tapi bila buat kerja dakwah ni, bila buat kerja dakwah ni, semua orang ada. Terpaksa kawan dengan dulu perompak. Macam saya lah. Saya tak pernah kawan sebelum buat usaha dakwah. Masa saya kecil. Mak saya sendiri bagi tahu, jangan kawan orang yang jahat, orang yang buruk perangai. Saya pun ingat nasihat dia tu. Saya kawan di sekolah saya tak kawan budak-budak biasa. Saya kawan orang tua pada saya, supaya saya dapat belajar. Sebab orang tua ni saya percaya dia lebih baik lah, dia lebih tahu banyak perkara. Jadi saya lebih dewasa walaupun muda dalam pemikiran saya. Tapi saya tak kira kaya miskin. Jadi saya buat tingkatan 5, sedar. Kawan saya tingkatan 5. Semua tingkatan 5. Dia datang kampung saya. Boleh tengok gambar. Saya bercakap dengan dia. Jadi saya punya matured, saya punya pemikiran semua jadi matang sikit lah daripada orang yang sebaya dengan saya. Sebab itu Allah buat saya muda pun, kan? Saya jadi syura Malaysia umur 25 tahun sebelum saya kahwin lagi. Kematangan kerana sohbat saya. Jadi itu nasihat mak saya. Saya tak boleh pergi di luar jalan raya tu, mak saya tak benarkan. Sekali saya mandi dekat air sungai yang memisahkan bahagian saya dengan rumah, mak saya marah saya. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, sohbat Rashidi ni pada orang kaya besar menyebabkan dia dapat ego. Malanglah Rashidi, tak ikut nasihat Nabi, kawan dengan orang miskin. Rashidi tak suka kawan orang miskin. Kau ingat, kau nampak dia tak? Suka tak? Dia tak suka. Jadi kena tubah kesukaan. Jangan banyak kawan dengan orang kaya. Nanti kita mati hati. Dia pun mati hati, kita pun mati hati. Hari ni Rashidi nak keluarkan perasaan tu sangat susah. Sebab bila dia pergi gas, kan, orang marah, dia marah. Bukan marah dia, marah saya. Marah dia. Marah siapa pun dia marah. Dia marah. Kalau dia dalam jemaah tu lah. Itu menunjukkan dia tak sedia nak mengikut adab gas, iaitu sabar. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dikaitkan tu. Maknanya watawasau bil haq, berpesan kepada yang benar, kepada kalimah yang benar. Watawasau bis sabr, berpesan dengan cara sabar. Sabar balas buruk dengan baik. Maknanya bukan sabar, balas buruk dengan baik.
Jadi bila kita buat gas, orang maki kita atau orang hina kita, kita mau sebaiknya kita balas baik pada dia, atau kita diam lah, tak ada balas buruk. Rashidi tak boleh buat. Bertahun-tahun dia tak boleh buat. Sekarang tak tahulah dia boleh buat tak. Boleh buat. Susah kan? Susah. Itu dia kena mujahadah. Dia cuba Rashidi sekali, bukanlah cuba. Yang mana marah tu, kita bawa dia. Kita tengok apa tindakan dia. Dia boleh diam tak? Kalau dia tak boleh buat, dia maknanya dia tak boleh lagi. Benda penyakit ego diri ni tak boleh keluar. Rasa harga diri ni keluar dengan buat gas, jumpa orang tak baik lah. Balas baik. Itu yang Allah bagi tahu dalam Quran, wa tawassaw bis sabr. Bukan kita diam aja, balas baik dengan orang bagi buruk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu baik dan buruk ni tak sama. Bila pun tak sama. Takkan sama macam. Balas buruk dengan baik, kata Allah. Sesungguhnya itu berat. Allah, bila Allah bagi tahu berat, dia memang beratlah tuan. Jangan main-main. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu itu berat. Melainkan orang yang sabar. Siapa yang diberi sabar ni, kata Allah, telah diberi keberuntungan yang besar. Macam Yazid ni Jawa. Dia dah diajar untuk cakap, dengar je. Biar orang tak suka dia dengar je. Biar dalam hati geram, itu pun tak sabar juga. Dalam hati dia hot, dia tak sabar, dia tak boleh. Mau lapang. Maafkan dia. Aduh ya. Jadi kamu, Allah tak duga lagi. Orang baling batu tampar kamu ada masa gas, pukul kamu ada. Sebenarnya itulah ubat dia. Jadi kalau kamu dapat dipukul masa gas, kamu kena syukur. Alah, aku telah dapat ubat. Macam Syekh Mana Ilyas rahmatullahi. Kau ingat Syekh Mana Ilyas tu agak-agak tak ada ego kan? Ada juga ego. Dia pula masyair lah, orang alim hantar kat mewat. Jadi satu kali Allah membuang dia punya tu. Buat orang pukul dia. Satu orang bekerja. Dia sibuk bekerja, mau naik lah jumpa dia. Lepas tu satu suruh dia mengucap. Dia tahu mengucap. Dia antara orang mewat yang sangat-sangat kurang tahu mengucap. Jadi dia sangat marah lah. Dia pukul lah dengan apa, cangkul dia tu. Dah jatuh. Mau naik lah, dia bersyukur. Dia lama dah nak tunggu tu. Faham tak? Kalau orang tak lama menunggu ni, dia takkan baik. Kan? Bila dia pukul, dia menunggu. Oh, aku alhamdulillah. Syukur hari ni sudah dapat ubat. Itu Rashidi kena dapat tu semua. Dan jadi macam Maulana Ilyas. Syukur. Barulah hilang dia punya harga ni. Macam Pendi ni. Tinggi tak harga diri dia? Ego tak dia? Apa yang sebab dia boleh ego Pendi tu? Jadi jaga ya kerja. Kan? Macam saya profesor, doktor, bukanlah kaya, banyak duit juga. Lepas tu kena kawan dengan Pendi, bawa teksi, Grab, Panda. Kamu semua mana ada tinggi sangat? Bawa Panda. Panda apa? Food Panda. Rashidi tak ada kerja. Sufian kerja apa? Hello. Yang ada tinggi sikit Samad je. Kan? Kamu nampak tak saya sama dengan Samad selalu banyak? Sebab dia sama ranking. Kan? Patut pula saya bercakap pula Samad mudah faham. Sebab dia sama rank. Education. Saya kalau bercakap dengan orang bawa teksi, tak boleh cakap yang tinggi. Cerita tentang sekarang ni politik antara ni. Tak masuk dia punya line. Dia bukan bicara tu. Dia bicara ni. Ini tu bukan gaya kita. Bawa Food Panda. Apa cerita kat otak dia?
Itu mana ada cerita tentang dunia, masalah apa-apa kat dunia ni. Samad pun tak boleh catch up, saya punya cakap. Samad pun tak boleh. Kalau saya nak bercakap benda yang tinggi, yang falsafah, dia diam. Tak ada lawan lah kan. Jadi tak sedar lah nak bercakap. Sebab itu orang bawa teksi, tak ada. Dia nak suka kawan doktor. Doktor pun tak suka kawan dengan dia. Itu satu perkara lah. Satu lagi, doktor mesti, takkan pula kawan aku. Orang bawa teksi dengan food panda pula kan. Tapi kerana iman, saya bolehlah buat tu. Kalau ada iman kat saya boleh. Kalau iman tak ada, boleh saya kawan kamu. Mana saya nak. Ini satu fakta lagi. Kenapa kerja dakwah ni tak ada orang nak ikut. Kebanyakan kerja dakwah ni, kalau bukan kebanyakannya lah, dari dulu lagi, dari zaman Adam dulu sampai Malik, sampai bila yang buatnya semua orang miskin, yang rasa diri rendah. Tapi bukan Rashidi lah. Tandanya Rashidi tak boleh, bila gas orang marah, dia marah. Itu dia sepatutnya ikut cara tu, baru hilang dia punya ego cepat. Rashidi ni bersama kita sebab dia tak ada choice. Dia tak ada pilihan. Dia jadi escapism. To escape daripada kesusahan dia. Dia kena bersobat lah dengan orang dakwah yang baik-baik. Kalau tidak macam mana? Siapa nak terima dia? Ada orang nak terima dia? Ada nak orang suruh duduk kat rumah ni tak payah bayar apa semua, ada? Kau bukan dakwah? Ada. Dia terpaksa lah. Betul tak? Dia bukan suka sangat dengan sobat kan. Yalah, saya pun tak ada suka sangat. Mana ada saya boleh bercakap banyak perkara. Rashidi ni tak tahu apa saya cakap. Benda-benda basic hal dunia ni pun tak tahu. Bila ini berlaku, dia tak tahu banyak. Sebab dia rendah daripada. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, sebab iman lah orang tak ada ego. Kalau tak ada iman, tak ada kalimah ni, orang macam Donald Trump, macam Rashidi, mesti keluar lah. Tak ada jawapan lain. Orang banyak ibadah, ego. Orang banyak mengaji, ego. Orang yang lawa, muka, ego. Orang yang banyak duit, ego. Lagi apa? Orang yang kereta besar, ego. Ya. Orang miskin pun ego. Yang bersobat banyak dengan orang kaya. Sebab kita tak ikut Nabi punya nasihat. Bersahabatlah dengan orang miskin, kata Nabi. Aku orang miskin. Kerana orang miskin tu dulu masuk syurga. Jadi Nabi SAW boleh jadi kaya. Pilih miskin. Tinggi. Very tinggi. Makan satu hari, kenyang satu hari. Bukan kenyang. Mana boleh makan. Mana ada Nabi makan kenyang. Kalau nak kata Nabi makan buah sebelum ni semua, mana ada buah-buah mah. Jadi Nabi SAW pilih miskin. Allah beritahu dia nak jadi Nabi dan Raja. Nabi Jibril ditanya Jibril macam Allah tanya, Jibril tunduk bagi tanya. Jadi miskin, orang biasa, bawah pada orang biasa lagi. Satu hari makan, satu tidak. Rashidi pun makan hari-hari. Boleh Rashidi jadi macam Nabi? Mana boleh, kan? Hari ni saya cakap banyak tentang Rashidi. Rashidi sampai hari ni tak sedari yang dia tu sepatutnya tawaduk. Dah lah miskin, dah lah tak ada tahu apa, semuanya kurang lah. Sepatutnya rasa diri kurang, rendah. Bila nak pergi mana, tanya mesam, pergi mana, jangan hilang-hilang je. Macam dalam mula nak belajar, tawaduk sikit lah. Kalau tak tawaduk, kita tak mau taat. Susah. Kita tak waduk ni, kita tak boleh taat. Nak buat kerja cara sendiri semua. Dia nak tanya-tanya mesyuarat ke, nak tanya izin, tak, mana boleh. Aku mau, je dah. Itulah ego. Sebab itu banyak orang ego, bukan banyak, semua tak boleh tahan. Dengan Allah pun dia ego. Orang yang ateis semua, orang bukan Islam,
Allah refer dia sebagai orang ego. Mereka tu dia bahasa putih arrogant. Bahasa Melayu apa? Ha? Sombong. Orang yang masuk neraka ni orang sombong semua. Mereka sombong, ego, sebab itu tak taat Allah, tak taat Rasul. Kenapa semua Abu Lahab, Abu Jahal hina Nabi? Nabi tu bukannya rendah punya orang, keturunan pemimpin Mekah, kan? Namun dia orang pandang dia rendah. Itu sebab satu perkara orang tak suka buat kerja dakwah. Bersama dengan orang miskin, bersama dengan orang rendah. Yang sebenarnya bukan rendah, dia orang tinggi. Jadi kaum Nabi Saleh panggil Nabi Saleh the madman, orang gila. Semua Nabi-Nabi Hud panggil orang Nabi sebut orang gila. Nabi pun orang panggil dia gila. Betul tak? Padahal dia orang tinggi semua tu. Tapi orang ego ni tak sedari, merasa dia baik sangat. Saya orang baik betul, dipanggilnya gila. Jadi kata Allah nanti alam akhirat, tahulah dia siapa yang sebenarnya penipu. Dia panggil Nabi Saleh tu boastful liar. Kata Allah nanti akhirat, dia tahu who are the actual boastful liar. Dia. Tapi kat dunia ni dia orang ego, kan. Kenapa dia panggil Nabi-Nabi ni penipu, orang mungkar? Sebab rasa diri bagus lah, si macam baik sangat. Jadi orang ego ni, orang tinggi diri ni susah, tak boleh masuk neraka, tak boleh masuk surga. Jadi kalau kita banyak mengaji, kita banyak ilmu, kita hafal banyak Quran dan kita ego, kita boleh masuk syurga? Tak boleh. Sebab itu orang yang mengajar agama sepanjang hayat masuk neraka. Allah tanya dia, apa kamu? Saya mengajar agama. Saya hafal Quran semua, saya hafal hadis. Tapi kamu hanya buat ni semua untuk dapat duit, dapat jadi pensyarah, atau dapat nama. Maka kamu telah dapat situ dan sekarang kamu masuk neraka. Bagi tahu saya, kenapa kamu nak hafal Quran? Apa niat kamu nak baca hafal hadis ni semua? Tanya diri kamu lah. Nak sukakan Allah ke ataupun nak dapat duit, nak jadi ni profesor, PhD? Kenapa kamu belajar tinggi-tinggi ni Samad? Nak dapat duit ke nak dapat apa? Samad tak apalah, dia belajar komputer tu memanglah. Ini belajar agama ni. Belajar komputer, belajar engineering memang untuk dapat duit. Dan kalau dia ada niat nak dapat duit, itu mana sabar. Tapi masuk neraka je lah. Bila tak ada iman dan agama. Tapi beramal agama ni, bukan beramal agama, banyak hafal hadis ni, banyak hafal Quran, banyak semayang, bukan nama orang ada agama. Bila dia bukan dibuat untuk suka Allah. Dan ini tidak boleh dibuat sebab iman tak ada. Iman tak ada sebab riak besar, ego. Macam Anzala, apa yang dia ada? Food Panda je. Anak orang yang bukan kaya sangat pun, rumah teres biasa je dekat Kajang. Anak orang kaya apa? Tapi tengok ego dia. Boleh tak dia ditegur? Anzala boleh tak ditegur? Rashidi boleh dia ditegur? Yazid? Tak boleh. Dia boleh tak saya tegur dia? Saya je boleh ditegur. Seorang. Jadi sama macam Rashidi. Apa pun tak ada, lulus SPM pun tak berapa, masuk hafiz Quran tak menjadi, Food Panda, tak apa-apa yang dia boleh ego sangat tu, tak tahu. Dia sebab sohbat dengan orang ego lah. Jadi sebab itu tanda orang ego ni dia tak boleh ditegur. Tak boleh ditegur, tak boleh dilarang. Lagu tu kan?
Lagu apa tu Ustaz jadi? Sebab kenapa tak boleh ditegur, tak dilarang? Ego lah. Sebenarnya bukannya pemuda zaman sekarang, kata dia, tak boleh ditegur, tak boleh dilarang. Bukan sebab apa? Sebab iman tak ada. Dan riak ada. Iman tak ada sebab riak ada. Dan ego tinggi. Jadi ini mau hancur. Satu jalan aja boleh hancur. Kena buat gas. Bukan buat gas cakap kalimah aja. Dengan sabar. Sabar balas buruk dengan baik. Ini mau buat. Kalau tak mau buat ini, macam Rasidi, dia tak mau balas buruk dengan baik, tak hilang. Sampailah ni walau lama buat dakwah, harga diri tinggi, ego tinggi, kalimah tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Okey, guys.